Okey, Assalamualaikum kepada Dr. Siti Nur Amirah dan kawan-kawan. Saya Ali bin Azmi dan ahli kumpulan telah memilih media masa untuk tajuk pembintangan kami. Jadi pembintangan kami akan merangkumi pendahuluan, maksud, hubungan media masa dan peradaban, kesan, solusi dan juga kesimpulan. Okey, slide seterusnya untuk pendahuluan. Pengaruh media masa amat memberi impak yang sangat besar ke atas pelbagai lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa, umur dan juga status. Dengan capaian media masa daripada negara barat, ia akan memberi kesan kepada lapisan masyarakat di mana mereka akan mengagungkan budaya luar dan memperhatikan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh budaya yang kurang fizik ini. Jadi masyarakat perlu diajarkan ilmu dan maklumat yang sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam. Pada zaman ini, televisyen dan media sosial sudah menjadi alat siaran yang sangat popular dan penting di Malaysia. Media masa boleh juga menjadi sumber yang sangat bermanfaat kepada setiap lapisan masyarakat bergantung kepada cara tujuan menggunakannya. Okey, slide seterusnya. Maksud. Apakah maksud media masa? Media masa dikatakan mampu mendidik rakyat serta mampu menentukan arah kebaikan masyarakat. Media masa mempunyai peranan yang penting dalam era globalisasi kini dan memberi pengaruh besar. Jadi terdapat dua jenis media masa, iaitu media elektronik dan juga media cetak. Media elektronik merangkumi televisyen, radio dan juga internet, manakala media cetak pula merangkumi akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Kini media elektronik seperti internet merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan atau menerima maklumat. Media masa juga menjadi pencetus minda masyarakat kita ke arah lebih kreatif dan juga kritis. Globalisasi pula dianggap sebagai proses yang meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh had untuk meneroka dari sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Media masa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan juga komunikasi. Pengaruh media masa berbeza-beza terhadap setiap individu mengikut tujuan dan motif masing-masing kerana adanya perbezaan di antara cara pemikiran dan perbezaan sifat. Jadi itu daripada saya. Pembatangan akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyahirah Atika binti Mak Rosli. Saya akan membentangkan tentang hubungan antara media masa dan peradaban terhadap kepribadian dan masyarakat. Okey, slide seterusnya. Hubungan kait media masa dan peradaban kepada kepribadian yang pertama adalah pelajar atau remaja dapat mempelajari ilmu agama melalui YouTube dan majalah-majalah agama. Individu itu sendiri dapat meningkatkan akhlak dan kepribadian berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, mereka dapat mempraktikkan nilai seperti solat itu tiang agama dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, medan untuk menzahirkan nilai-nilai ketamadunan umat Islam. Ini merupakan medan buat para pendukung Islam untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu membentuk kepribadian seseorang ke arah yang lebih baik. Contohnya, pendukung Islam menyampaikan ceramah-ceramah ilmu agama untuk para pendengar melalui media massa ataupun media sosial. Yang ketiga, terapkan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Melalui pembacaan dalam media massa seperti membaca majalah-majalah agama, bukan sahaja dapat menerapkan ilmu agama, bahkan mereka juga boleh menerapkan amalan membaca dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, dengan membaca majalah agama, bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap Islam, bahkan dapat menjadikannya sebagai amalan. Hubungan kait media massa dan peradaban terhadap masyarakat. Yang pertama adalah menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan harian masyarakat. Masyarakat banyak bergantung pada media massa dan media sosial pada zaman moden ini. Dengan adanya penyebaran info-info terkini kepada masyarakat, mereka dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, mereka boleh mendapat berita-berita yang sedang melanda di Syria. Pada masa yang sama, mereka dapat memupuk sifat keprihatinan dalam kalangan masyarakat dengan memberi bantuan atau menghulurkan bantuan
menghulurkan bantuan kepada Syria. Yang kedua, ruang untuk penyatuan ummah. Ini adalah amat penting untuk memastikan keharmonian dalam kemasyarakatan. Kita hendaklah menjaga keharmonian dalam kemasyarakatan supaya hidup dalam suasana aman dan damai. Sebagai contoh, kita hendaklah sentiasa bantu-membantu antara satu sama lain, tidak kira bangsa ataupun dekat ataupun jauh. Dan akhir sekali, membentuk masyarakat yang harmoni. Media sosial adalah salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan dakwah agar mampu membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, penyebaran dakwah melalui media massa dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian supaya sentiasa mendapat keberkatan dari Allah dan menjadi insan yang lebih baik. Sekian dari saya, pembentang akan diteruskan dengan pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih. Nama saya Nur Fahimi Azimi. Saya akan membentangkan hubungan kait antara media massa dan peradaban terhadap negara dan global. Untuk negara, bagi yang pertama, melalui media massa, orang ramai memperoleh pengetahuan mengenai apa-apa pun yang berlaku di dalam maupun di luar negara. Sebagai contoh, bagi seorang ahli perniagaan, maklumat terkini tentang bidang perniagaan akan dapat membantu ahli perniagaan tersebut untuk membuat perancangan syarikat dan menyusun strategi serta dapat mengelakkan syarikat daripada mengalami masalah kerugian. Yang kedua, media massa turut berperanan sebagai ejen pembangunan dan perpaduan negara. Sebagaimana yang kita sudah maklum, melalui aktiviti kebudayaan seperti tarian, lagu dan cara hidup, sama ada masyarakat tempatan ataupun masyarakat asing, seseorang itu dapat menyelami dan memahami unsur kebudayaan sesuatu kaum. Semangat bersatu padu dan saling menghormati dapat mewujudkan keharmonian negara. Keadaan ini dapat mengelakkan tercetusnya peristiwa 13 Mei yang menggugat kepaduan kaum. Yang ketiga, media turut menjadi medan alat yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat. Misalnya, media massa boleh menyiarkan dasar-dasar kerajaan seperti menjelaskan rancangan Malaysia ke-11 maupun yang ke-12 dan sebagainya, supaya rakyat Malaysia dapat memahami dan menerima serta bersikap terbuka dasar-dasar pembangunan negara. Yang keempat, media massa boleh dijadikan sebagai platform penyebaran dakwah Islam. Sememangnya diakui bahawa peredaran semasa dan perkembangan teknologi media seperti mana yang kita faham hari ini belum tentu wujud semasa zaman awal Islam dahulu. Namun begitu, ajaran Islam menganjurkan agar setiap kita berperanan sebagai da'i dengan melakukan kerja dakwah dalam skop yang kita ada. Yang kelima, membolehkan masyarakat keluar dari kepempuannya. Pertukaran idea dan pendapat ini mampu mendorong masyarakat untuk berusaha ke arah yang lebih baik. Selain itu, media amat mempengaruhi kesan kognitif media serta pembentukan sikap, iaitu perkara yang berlaku dalam persekitaran yang berkaitan dengan ekonomi, politik, agama, keamanan maupun berita semasa. Bagi global pula, yang pertama, media dikatakan medium yang pantas dalam menyebarkan tentang berita kemalangan serta sesuatu kejadian yang berlaku. Hal ini selari dengan perkembangan teknologi yang pantas membolehkan media memancarkan berita-berita semasa ke seluruh dunia. Misalnya, di Jepun, media memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan amaran awal tentang kejadian yang akan berlaku seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya yang membolehkan rakyat untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Yang kedua, media juga membolehkan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Misalnya, perkahwinan diraja iaitu Prince William dan Kate Middleton dapat disaksikan di seluruh dunia walaupun kita tidak berada di tempat dan ketika itu. Sehubungan itu, kandungan bahan media massa perlu dilakukan dengan tepat dan bermutu. Semua pengamal media yang bekerja keras dalam menyampaikan maklumat sahih dan tepat berhubung perkembangan terkini COVID-19 kepada masyarakat global. Cuba bayangkan, sekiranya pandemik COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia ketika ini berlaku sekitar 1980-an sebelum adanya media massa. Sudah tentunya banyak halangan untuk penyebaran maklumat tentang mengenai penyakit dan usaha dilakukan kerajaan serta negara lain bagi memerangi wabak maut yang sudah menjangkiti lebih 4 juta penduduk dunia ini. Kesimpulannya, tidak apa yang dilakukan bahawa media massa merupakan pembangkit utama di dalam globalisasi. Sekian itu sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan dengan pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusra Syafiqah binti Nasir. Saya akan teruskan perbincangan dengan kesan-kesan buruk yang dapat diperolehi melalui penggunaan media massa.
dari surah Al-An'am ayat ke-32 yang bermaksud dan tidak dinamakan kehidupan dunia, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melelahkan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir perubahan gaya hidup berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat telah memberi kesan dan cabaran terhadap nilai, budaya, idea dan gaya hidup yang menggabungkan adat istiadat, etika timur dan penghayatan agama. Dalam kehidupan sosial yang terus mengikuti tren perkembangan, media massa memainkan peranan penting dalam merealisasikan impian sosial. Dikatakan bahawa media massa dapat mendidik masyarakat dan menentukan arah kehidupan dalam masyarakat Malaysia. Kesan negatif media massa adalah untuk menyebarkan maklumat, pesanan, khabar angin dan gosip yang tidak benar kepada seluruh masyarakat. Begitu juga media seperti televisyen, radio, majalah dan telefon bimbit yang membawa kepada penyebaran berita yang semakin tidak berkualiti, bahkan kadang-kadang berita yang belum dikenal pasti atau merupakan satu fitnah. Antara kesan negatif yang dapat diperolehi daripada penggunaan media massa ialah pertama, menyebarkan maklumat tidak benar. Maklumat yang tepat dan benar sangat penting untuk memastikan bahawa tidak ada pernyataan palsu dan pemalsuan fakta, terutama dalam pengetahuan agama yang perlu disahkan. Pihak yang tidak bertanggungjawab akan mencari jalan untuk menipu dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain. Oleh itu, seseorang tersebut haruslah merujuk pada bahan asli untuk mengesahkan maklumat dan mengelakkan kebingungan. Kesan kedua yang boleh merosakkan etika dan peradaban seseorang dari media massa ialah bebas melayari laman web negatif. Minat dan keutamaan untuk mengunjungi laman web yang tidak beretika dan tidak berguna memberi kesan negatif terhadap perkembangan tubuh dan minda manusia. Pewujudan pelbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai-nilai insaniah dan gaya hidup Islam. Pendidikan Islam jelas menghalang umat daripada melakukan aktiviti tidak bermoral. Menurut Islam, pendidikan akhlak adalah pembentukan jiwa dan kepribadian umat Islam yang dapat mempertahankan dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk, termasuk melayari laman web pornografi. Kesan terakhir ialah terdedah terhadap gaya hidup bebas. Seperti yang kita tahu, pengaruh media massa yang menular dalam kehidupan moden dapat mengubah paradigma budaya sosial dan bahasa komunikasi dengan ketara. Ini boleh dilihat dari segi pemakaian, tingkah laku dan hiburan. Perkara ini juga dapat dilihat dengan media massa pada zaman moden ini dipenuhi dengan bahasa kurang sopan dan terdedah kepada semua peringkat umur. Seterusnya, kita teruskan dengan solusi untuk kesan-kesan tersebut. Sekian daripada saya. Pembentangan akan diteruskan dengan pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rizli bin Azhar. So, saya akan membentangkan tentang solusi. Okey, bila kita bercakap tentang kesan, mestilah setiap perkara yang berlaku mesti ada jalan penyelesaiannya. Okey, untuk masalah media massa dalam etika dan peradaban ni, penyelesaian pertama adalah dengan mengenakan denda kepada orang yang menyebarkan berita-berita palsu ni. Okey, bila kita bercakap tentang berita palsu ni, golongan-golongan yang mudah terpedaya dengan berita palsu ni adalah golongan-golongan orang tua dan anak-anak muda yang tidak tahu untuk mencari maklumat benar dan mudah percaya dengan segala maklumat yang diberi melalui WhatsApp, Facebook tanpa asal usul periksa daripada mana maklumat tersebut mereka datang ataupun dapat. Jadi, untuk memastikan berita palsu ini tidak tersebar dengan lebih meluas, kita haruslah mencegah ianya daripada berlaku dengan mengenakan denda yang sewajarnya terhadap orang yang menyebarkan berita palsu ni. Okey, bila kita bercakap tentang berita palsu ni, saya ada teringat satu kes di mana seorang gadis lepasan politeknik telah didenda oleh Mahkamah Syariah Kuala Lumpur sebanyak RM3,000 kerana menyebarkan maklumat palsu tentang sebuah kontena yang dipercayai mempunyai daging babi yang bercampur dengan daging kambing yang dibawa masuk dari Sepanyol. Okey, untuk solusi kedua adalah menggunakan perisian penyaringan web. Okey,
bila kita cakap tentang perisian penyaringan web ni, kita nak mencegah daripada anak-anak muda ataupun remaja yang senang terpengaruh ni daripada terdedah dengan perkara-perkara yang negatif, yang mampu meruntuhkan etika dan peradaban mereka apabila mereka sedang meningkat untuk membesar. Jadi untuk mencegah mereka daripada melayari laman web porno ataupun tengok video-video pergaduhan yang teruk-teruk yang mampu meruntuhkan etika dan peradaban mereka ni, kita haruslah meletakkan ataupun menggunakan perisian penyaringan web ni supaya perkara-perkara ini tidak berlaku. Untuk solusi yang ketiga adalah kita haruslah menerapkan penggunaan bahasa sopan. Okey. Budak-budak yang ingin membesar ni, dia mudah terpengaruh dengan perkataan ataupun percakapan ataupun perbuatan orang-orang yang berada di sekeliling mereka ni. So untuk mereka tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif dengan apabila bercakap ataupun membuat sesuatu itu, kita haruslah menunjuk contoh yang baik ketika mereka sedang membesar. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan pembentangan akan diteruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih Kak Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Abdul Halim. Saya akan membacakan kesimpulan dan mengakhiri pembentangan ini. Pengaruh media massa dan hubungannya dengan pembentukan akhlak mulia adalah sangat penting dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir daripada individu itu sendiri. Media massa boleh memberikan kesan yang baik maupun buruk kepada seseorang berdasarkan cara penggunaan dan tujuannya sendiri. Jika menggunakannya dengan cara yang baik, ia dapat memberikan manfaat kepada diri dan juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan, malah ia dapat memudahkan pelaksanaan kerja. Sekian, terima kasih.